Assalamualaikum puan, ada masalah sikit. Puan sharekan ni Facebook ni sebab Google Meet tu ramai yang tak boleh masuk. So kena pakai Facebook juga. Sebab YouTube dia kena aktif 24 jam, agak lambat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sidang pendengar sekalian yang dimuliakan para jemaah kuliah muslimah kita pada malam ini. Saya diberi maklumat daripada AJK pada malam ni, insyaAllah. Kuliah kita pada malam ni ditaja oleh Surau Darul Hidayah, pinggiran Batu Cave, Dan pada malam ni kita muliakan Tuan Haji Cik Hamid, Cik Yusof dan Barisan Ahli Jawatan Kasus Surau Darul Hijrah. Terima kasih juga kepada pengurusan aktiviti Muslimah Helwa Surau Darul Hidayah di atas pengajian kita pada malam ini.
Puan Hajah Zainab Abdul Aziz, pengerusi Muslimah Helwa, dan juga Puan Jamaliah Alwi, bersama semua AJK tertinggi Helwa, bertanggungjawab dalam menguruskan kuliah muslimah kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada yang berusaha Setiausaha Helwa Puan Sharifah Hairul, Haizat Syed Habib dan barisan Esko Helwa lah. Dan insyaAllah terima kasih kepada pengurusan semua. Dan saya akan sharekan pada bahagian komen ni dekat bawah tu, iaitu untuk sumbangan ke pihak surau. Okey, boleh tengok dekat bahagian komen dekat bawah. Juga sambil kita mendengar pengajian pada malam ni, insyaAllah juga kita menyumbang untuk pembangunan surau. Sebagai mana semua sedia maklum, PKP kita masih berterusan. Kita tidak tahu lagi bila akan boleh buat secara bersemuka, dan kita akan teruskan pengajian online ini insyaAllah. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan pengajian kita malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita ucap lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri ruang pada malam ini sebagaimana permintaan daripada jemaah untuk kita buat kuliah pada malam ini selepas Isyak. So kita memang mula lambat sikit. Plan tadi pukul 8.45, kita anjak pukul 9. Saya juga mohon maaf atas masalah teknikal. Kita yang sepatutnya live di YouTube tapi ada masalah teknikal sikit. Tak apa, kita teruskan kuliah di Facebook. Saya rasa ramai jemaah yang ada Facebook dan kita mudah begini. Dan insyaAllah kuliah kita pada malam ni kita akan buat rakaman, insyaAllah, bagi jemaah yang mungkin sedang bekerja, dan juga AJK dakwah yang menguruskan kuliah pun tak dapat bersama pada malam ni, ada urusan. InsyaAllah boleh lihat secara rakaman nanti insyaAllah. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, kepada sidang jemaah Surau Darul Hijrah, dan juga kepada sahabat-sahabat saya di Facebook, yang juga follower-follower yang ikut Facebook saya ni, insyaAllah kita sama-sama malam ni kita beri ruang sekitar 30 ke 45 minit untuk kita membincangkan kitab Muhimmah Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Okey, baik. Ni kitabnya. Dan pada kitab Muhimmah ni kita belajar terutama urusan yang berkaitan dengan kekeluargaan, rumah tangga, dan urusan hidup suami isteri, dan juga berkaitan dengan anak pinak. Dan pada malam ini kita menyambung pengajian kita sebelum ni. Para sidang jemaah Surau Darul Hijrah boleh melihat kepada buku tersebut yang ada pada tangan masing-masing pada muka surat 82, muka surat 82. Okey, pada perbincangan lepas kita telah berbincang berkaitan dengan anak-anak yatim, kebaikan anak-anak yatim. Kita dah bincang juga kuliah yang lepas. Boleh tengok dekat page saya, ada lagi rakamannya kat situ berkaitan dengan anak perempuan dan kebaikannya. Pada malam ni kita tengok muka surat 82 insyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, dengan sebab berkahwin itu memecah akan syahwat, iaitu menghilang akannya syahwat kepada perempuan yang membimbang akan hatinya daripada hadir di hatinya di dalam ibadah, dan terpelihara daripada syaitan,
yang bertemu membawa kepada perbuatan yang haram. Inilah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya memelihara akan dia akan setengah agamanya, maka hendaklah ia takut kepada Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain. Yang pertama sekali, kita kena, antara tujuan berlakunya perkahwinan ialah merupakan saluran bagi nafsu dan syahwat. Baik lelaki ataupun perempuan, baik lelaki berkehendak kepada perempuan dan perempuan berkehendak kepada lelaki yang berhajat kepada sentuhan. Kerana pada sentuhan tersebut melahirkan rasa tenang, rasa kasih, rasa sayang sesama antara lelaki dan perempuan. Dan Islam melihat perkara ini penting kerana perkahwinan ini merupakan fitrah. Fitrah. Bila lelaki nampak kepada perempuan, kalau dulu ni bersiul, fiwit, betul tak? Sukanya. Lelaki tak pernah duduk, contohlah lelaki duduk dekat stesen bas kan, nak tunggu bas. Tiba-tiba lelaki nampak jantan lain, nampak lelaki lain pula. Mana kata tak ada lah bumper kat dada dia tu, mana kata lelaki, sifatnya lelaki. Tak ada lelaki sama lelaki cakap fiwit, tak ada. Maka itu berlawanan dengan fitrah. Itulah yang berlaku kepada kelompok-kelompok transgender dan juga LGBT ni, yang mana sifatnya berlawanan dengan fitrah. Sebagaimana yang sifat yang disifatkan dalam Al-Quran terkait dengan keadaan umat-umat Nabi Allah Lut alaihi salam, yang akhirnya kehidupan mereka diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran kepada kita. Apa dia kisahnya? Iaitu mereka ini buat satu perangai yang tidak pernah ada pada umat-umat lain sebelum mereka. Dan perangai itu ada pada umat yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana lelaki suka sama lelaki. Dan ini berlawanan dengan fitrah. Dan sudut asasnya, mana-mana agama pun menentang perbuatan ini kerana dia berlawanan dengan fitrah asal manusia itu sendiri. Jadi, perkahwinan itu sendiri dapat membendung daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Tujuan kepada perkahwinan itu sendiri adalah untuk mendatangkan ketenangan kepada mereka-mereka yang hidup dalam alam perkahwinan, yang di mana bagi lelaki ada tempat salurannya dan bagi perempuan ada tempat penerimaannya. Maka daripada perkahwinan tersebut, maka berkembang biaklah manusia itu sendiri, yang ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada masjid Nabi. Ketika itu dua orang lelaki itu datang duduk di depan masjid. Duduk di tengah panas. Rasulullah bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu duduk di tengah panas?" Maka kata fulan tersebut, "Wahai Rasulullah, aku hendak merasa kesusahan kepanasan api ini kerana aku zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala." Betul? Rasulullah pun berkata, "Adakah kamu lebih baik daripada aku? Aku pun sebagai lelaki, aku pun sebagai Nabi Muhammad pun sebagai Nabi pun duduk dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, berteduh di bawah batu mengelakkan daripada kepanasan. Pun begitu pun Rasulullah berteduh. Adakah orang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kalaulah ada orang kata aku tak nak kahwin sebab aku nak jaga diri aku, itu salah. Rasulullah pun mengatakan betapa perkahwinan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah kahwin ini sunnah Nabi. Maka sebagaimana orang yang sihat, akal, tubuh badan, mesti ada niat. Ada niat untuk berkahwin pun dapat pahala walaupun tak dapat. Kalaupun berkahwin bercerai, akan dapat kebaikan daripada perkahwinan itu sendiri. Sebab itu di antara kaifiat bagi orang berkahwin, kita akan bincang. Cuma satu je saya nak sebut sebagai permulaan kita pada malam ini. Kaifiat orang berkahwin. Dari kalangan ulama' sendiri, pandangan ulama' yang berkahwin lebih diterima daripada pandangan ulama' yang tidak berkahwin. Nanti orang tanya, Ustaz bukan ke Imam An-Nawawi tak kahwin? Kena faham, kena tengok sirah. Imam An-Nawawi bukan tak nak kahwin. Imam An-Nawawi dia memfokuskan dirinya untuk belajar ilmu, bukan sebab dia tak nak kahwin.
Dia nak kahwin, tetapi kerana kesibukannya mencari ilmu menyebabkan dia terlupa dan terlepas pandang untuk melakukan perkahwinan. Dan juga dikabarkan dalam beberapa kitab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebut sebagai Abul Awliya, bapa bagi segala Sayyidul Awliya, iaitu ketua ataupun bapa bagi segala wali. Kisah berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani pun diceritakan dalam beberapa kitab, di mana pernah satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani di kalangan ulama sufi, orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah datang dalam mimpinya mengatakan kepadanya, kenapakah kamu tidak berkahwin sedangkan aku pun berkahwin? Maka kerana cintanya akan perbuatan Rasulullah tersebut, maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkahwin serentak 4 orang. Nak cerita kepada kita, ulama bila dia menerima amalan Rasulullah, dia buat betul-betul, dia tak buat separuh-separuh. Faham? Okey, baik. Dan yang kedua, nak bagi tahu kepada kita, yakni menghilang akan syahwat kepada perempuan. Bila kita lelaki ni berkahwin, dia ada tempat nak lempiaskan nafsunya. Baik ustaz pun dia ada nafsu, tuan-tuan, ya? Kadang-kadang tengok kisah yang berlaku kan, orang cerita macam mana setengah golongan agamawan ni memalitkan perkara tak elok kepada kita, kan, kepada agama itu sendiri. Ustaz pun dia orang kat time masa dia keruh keadaan pun dia kena tempat juga, tuan-tuan. Ustaz tu kita. Apatah lagi orang yang bukan bertitle ataupun bukan orang yang beragama pun perlukan kepada nafsu dan syahwat dan tempat untuk dihidangkan nafsu tersebut. Bahkan disebut dalam beberapa kitab-kitab sirah, Rasulullah sendiri apabila dia melihat di luar rumahnya bersama dengan muslimah dan rasa terdetik kepadanya berhajat kepada muslimah tersebut, maka dia akan mendatangi isterinya di rumah dan memberikan hak kepada isterinya. Itu tujuan kahwin, tuan-tuan. Dan itulah tujuan kita berkahwin, supaya apa? Hati kita tenang. Orang yang kahwin ni hati tenang, berbeza dengan orang bujang. Faham? Okey. Dan yang seterusnya, akan syahwat kepada perempuan yang membimbang akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadat dan lagi terpelihara. Tujuan perkahwinan ini sendiri supaya nak memelihara diri kita, terutama dalam amal-amal fardu. Apa dia amal fardu? Solat lagi, puasa, zakat, pergi ke haji, untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati supaya tenang. Dia nak dapat tenang ni, tuan-tuan, dia beza orang bujang dengan orang kahwin ni lain. Ibaratnya macam tsunami ya. Ibarat satu pantai yang tenang. Satu pantai yang tenang, ombak dan sebagainya yang sederhana. Beza pula dengan orang yang bujang. Ibarat hati melambung-lambung sebagai ombak tsunami. Ada masa kuat menderu, ada masa disurut balik. Ada masa kuat, ada masa surut balik. Mana kata iman turun dan naik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, orang lelaki sendiri yang dah berkahwin pun kerut dahi tengok orang perempuan lain, apatah lagi orang yang tak berkahwin. Sebagaimana perempuan tersebut pun tengok kepada lelaki ni, dia jenis muka jambu, muka Korea sikit ni, cair, tuan-tuan. Ya? Macam ada dulu perkataan tu, pecah ovari, ya? Pecah ovari sebab tengok lelaki handsome. Ada ke? Boleh komen dekat bawah tu, pantang tengok yang sedap pandangan. Dan balik rumah berikan hak kepada suami. Jadi itu di antara kebaikan-kebaikan untuk kita berkahwin. Yang ketiga, lapang dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata pengarang yang ketiga, syaitan yang bertemu membawanya kepada perbuatan haram. Kan inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ni sifat dia memang menggoda. Dia menggoda baik daripada segi rezeki. Tak percaya kepada rezeki pun di antara sumbangan-sumbangan syaitan. Tidak berlaku ketenangan dalam rumah tangga pun di antaranya sumber-sumber daripada syaitan. Hilang kasih sayang dalam rumah pun datangnya daripada syaitan.
Kerana sifat syaitan itu sendiri adalah untuk menggoda dan memporak-perandakan rumah tangga rumah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjamin dalam bait hadis yang di bawah tersebut, barang siapa yang berkahwin maka sesungguhnya telah melihara ia akan setengah agamanya, maka hendaklah ia takut kepada Allah Ta'ala setengah agamanya yang lain. Tujuan berkahwin adalah untuk menjaga agama. Asasnya adalah untuk menjaga agama. Tujuan berkahwin. Dan seterusnya tujuan untuk memanjangkan zuriat keturunan. Tujuan lagi berkahwin apa dia? Untuk mendatangkan ketenangan dalam ibadah. Tujuan berkahwin juga adalah sebagai pelengkap hidup berumah tangga. Itu semua kan. Tapi asas bagi sebuah perkahwinan adalah untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu di antara kebaikan dalam berumah tangga. Terus kepada perenggan yang berikutnya, dan riwayat daripada Jabir. Jabir ni dia di antara tabi'in. Tabi'in ni mana kata orang yang hidup tidak berguru kepada para sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat. Ini sebut sebagai tabi'in. Kita kena belajar ada sahabat, tabi'in. Jabir ni seorang tabi'in. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat akan seorang perempuan, maka lalu ia kepada isterinya Zainab. Maka keluar ia padahal ia bersabda, wahai sesungguhnya perempuan, apabila ia berhadap ia dalam rupa syaitan. Maka apabila hendaklah kamu akan perempuan, maka berkenanlah kamu, maka hendaklah seseorang itu menjimak akan isterinya, maka sesungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihatnya itu. Di sini Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi pun seorang manusia. Nabi pun berjimak. Awak maksud berjimak, bersetubuh. Ini kita tak tahu, tapi lah bagi tahu. Nak kata Nabi pun berhajat kepada perempuan, itu nak kata fitrah. Itu sebab agama kita tak ada tok imam tak boleh kahwin. Tak ada. Islam agama yang mudah, suruh kahwin. Bahkan Islam lah satu agama yang memberikan berkahwin dalam bentuk poligami. Yang hari ini mencetuskan polemik tersebut terkait dengan keadilan dalam rumah tangga. Ni kita akan bahaskan juga. Ada bab dalam kitab ni terkait dengan keadilan. Cuma nak bagi tahu kepada kita betapa Islam tu meraihkan fitrah. Boleh garis kat situ, tambah sikit dobit dekat situ. Islam meraihkan fitrah. Mana Islam meraihkan fitrah, maka bagi lelaki berkehendak kepada perempuan boleh bernikah, dan bagi perempuan yang berkehendak kepada lelaki boleh bernikah. Dalam Islam tak ada istilah pergi cari timba. Tak ada. Dalam masyarakat kita ada pergi cari timba. Ini satu benda yang malu bagi masyarakat kita. Pergi cari timba ni baginya dia malu lah. Sedangkan dalam Islam, pergi cari timba merupakan sunnah daripada Rasulullah tu sendiri. Buktinya apa dia? Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah itu sendiri merupakan di antara ummul mukminin, ibu kepada orang beriman, yang melamar Rasulullah yang ketika itu berumur 25 tahun. Tak salah pun. Kalau yang ada dengar live kita pada malam ni, ada yang janda-janda ke kan? Janda-janda, ada pula ibu-ibu tunggal kan? Baru ni adalah saya tengok satu mungkin dah viral dah WhatsApp tu. Seorang ustaz ni dia berubat orang sakit. Tiba rawat dengan perempuan ni kena sihir sampai dia bercerai lah dengan suaminya sebelum tu. Kan? Akhirnya dia pun WhatsApp ke ustaz, saya dah bercerai dah dengan suami saya sebelum ni. Saya ni pun masih kosong lagi. Kalau boleh saya nak melamar ustaz menjadi suami saya. Tak salah. Bahkan dia merupakan sunnah sendiri. Tak salah pun perempuan melamar kepada lelaki. Tak mesti. Tak mesti. Dan terkait dengan bab jimat, dan tidak menjadi kesalahan pun bagi perempuan yang meminta kepada suaminya. Tidak ada masalah. Dipersilakan.
Dan Rasulullah sendiri bila dia melihat kepada perempuan di luar rumah, melihat kepada perempuan di luar rumah, mencetuskan keinginan ataupun nafsu seks dan syahwatnya kepada isterinya, maka dia akan melihat perempuan di luar itu dan dia menyimpan perasaan tersebut dan memberikan hak kepada isterinya. Maka jumpa isteri, sila berikan. Dan itulah perbezaan antara orang kahwin dengan orang yang tak berkahwin. Sebab orang yang tak berkahwin, dia tak ada laluan. Penting ni. Tu hari ni kita tengok setengah orang kan, pergi dekat pokok pisang, buat lubang, nak lepaskan nafsu. Macam-macam. Pergi dekat tiang, bergesel dengan tiang-tiang, nak lepaskan nafsu. Nampak kuda, pergi cari kuda. Nampak kambing, pergi cari kambing. Itu bukan fitrah. Itu menyalahi hukum alam tu sendiri, di mana dia merupakan penindasan kepada makhluk-makhluk Allah lain. Allah dah buat dah, kita manusia kena kahwin dengan manusia, tak boleh kahwin dengan benda lain. Baik. Lalu bagaimana pula tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, orang yang nak berkahwin dengan jin? Macam mana? Boleh share, boleh komen dekat bawah, ada pernah jumpa orang kahwin dengan jin? Macam mana pula terkait dengan hukum mereka yang berkahwin dengan jin? Dalam beberapa kitab yang saya pernah baca sebelum ini, nak bagi di kalangan ulama ada yang menghukumkan perkahwinan dengan jin merupakan perbuatan makruh. Ada juga ulama yang mengatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makruh lah. Ada juga terkait dengan ulama yang hampir kepada haram untuk perbuatan tersebut kerana dia menyalahi kepada keadaan asal sifat manusia sendiri. Kenapa? Anak yang dilahirkan tidak boleh dibinkan kerana tidak tahu akan sumber fizikal jasmaninya dan tidak boleh dibin-bintikan. Okey, baik. Tu bab lain lah. Dia masukkan sekali saja sebagai selingan kita. Jadi kalau setengah orang ni tengok kitab dia mengantuk. Tengok kitab dia mengantuk kan. Jadi kita seling-selingan sikit. Macam baru ni dah tuan-tuan kan. Kan dekat Astro sekarang ni tengah tayangkan video cerita hantu kalimah. Kan, cerita macam mana lelaki tu dia kahwin dengan jin. Cantik sungguh tuan-tuan. Time muka cantik sungguh. Time tunjuk muka betul, tak tahan tengok. Takut nak cerita kepada dia, cerita jin. Kerana bagi pengajaran kepada kita, alam mereka dengan alam kita berbeza. Kita tiada hak untuk alam mereka dan mereka tiada hak untuk alam kita. Bagi mereka kehidupan mereka, bagi kita kehidupan kita. Okey, baik. Dan mungkin juga masa kuliah kita berlangsung ni, ada juga di kalangan jin-jin Islam yang mengikut bersama. Boleh tengok kiri kanan tuan-tuan tu, tengok. Ada ke tidak tu? Kok tiba-tiba rasa meremang je kan. Baca ayat kursi. Tapi tak mengganggu, insyaAllah. Okay, masuk. Dia dah selingan tu. Maka hendaklah seseorang itu menyimakkan isinya. Kita khatam ni dah. Maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihatnya itu, yakni dihilang akan syahwat kepada perempuan yang hilat, yakni ajnabi. Hilat tu ajnabi, yakni jima' kepada isterinya yang halal, kerana syahwat kepada perempuan yang halal, yang hilat itu yakni ajnabi, ialah daripada syaitan. Melihat kepada perempuan timbul rasa keinginan, itu perbuatan yang mendatangkan hawa nafsu yang sifatnya adalah haram. Maka adalah sebagai kaedahnya melihat kepada yang haram dan lempiaskan kepada yang halal, yakni kepada isterinya, supaya dapat mengelakkan diri dan hilanglah syahwat syaitan itu. Faham? Itu tujuan. Di mana bila nampak benda yang haram, kita cari jalan yang halal. Saya ulang, bila kita melihat perkara yang haram, mesti cari jalan kepada yang halal. Contoh, kita berjalan di sebelah kanan, tiba-tiba sampai lorong Haji Taib. Jumpa maknya, jumpa pondan, jumpa pelacur. Perlu duduk tak kat situ? Hati tak kuat, jangan jalan. Walaupun jalan tu sebelah kanan. Pilih jalan lain, jalan yang halal. Cari jalan jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan lain supaya tidak terjebakkan diri kita tersebut. Pun begitu bagi mereka yang mampu untuk berdakwah kepada golongan-golongan tersebut, silakan.
Silakan bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, jangan tebing. Orang kadang jangan tebing. Jangan duk herut juga ke arah jalan tu. Takutnya hasutan syaitan menjadikan hilangnya kopiah kita. Hasutan syaitan menyebabkan hilangnya pakaian kita, maka hilanglah kebaikan dan nafsu kita disumbang pada jalan yang haram. Tu na'udzubillah min zalik. Tu tujuannya. Okey, baik. Seterusnya, muka surat 83. Ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidatina Abdullah bin Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah ia daripada kalangan zuhad. Apa dia zuhad? Zuhad ni asal perkataan zahada, orang yang bersederhana. Zuhad sama perkataan zahid, sama dengan perkataan zuhud. Apanya? Mereka yang bersederhana di dalam kehidupan. Nabi SAW daripada ulama, mereka itu bahawa sesungguhnya adalah berbuka daripada puasa dengan jimat terlebih dahulu. Nak cerita kepada kita, ulama nak bagi tahu kepada kita, ada daripada kalangan sahabat ni orang yang zuhud, orang takut Allah, bersederhana dengan harta, bersederhana dengan kemewahan dunia lah, bersederhana. Mereka ada dari kalangan sahabat nak ceritanya sunnah berjimat ni kepada kita. Ada daripada kalangan sahabat, bukan semua, cuma nak cerita ada daripada kalangan sahabat yang dia ketika dia berpuasa, dia awalkan berbuka puasa tersebut dengan jimat. Yang kita tahu kita. Ada daripada kalangan sahabat punya ceritakan kepada kita kebaikannya menyalurkan kepada jalan yang halal, iaitu buka puasa dengan berjimat terlebih dahulu daripada makanan. Dan diberitahu dalam kitab ini, terkadang menjimat ia akan isteri dahulu daripada sembahyang maghrib. Ni kira barang A ni tuan-tuan. Boleh komen sikit kat bawah tu. Ni kira barang A, di mana tara bulan puasa ni memanglah garuk kepala. Tengok orang rumah garuk kepala, tapi nak cerita perut pun lapar. Tapi kira hebatnya dia berjimat dahululah. Nak ceritanya, punya nak kata jalan ni jalan yang halal dan mendapat keberkatan, dia ambil sunnah ini. Cuma kita tak ada lah tara macam tu, tuan-tuan. Ada kepada sidang Jumaat malam ni yang macam ni? Ada? Tak ada ke? Ada ke? Rasa tak ada. Tak ada tara kita bulan puasa lapar makan dulu, tuan-tuan. Lantak lah apa pun, kita rela makan dulu. Makan dulu barulah nak jimat lagi lah. Nak cerita makan tu penting. Tapi nak cerita kepada kita, ada dari kalangan sahabat yang sebagaimana begini. Tujuan kepada kita untuk meraihkan golongan ini, dan nak bagi tahu kepada golongan ini yang Islam meraihkan mereka, dan mereka ini diberikan jalan. Nak cerita Islam ni menjaga hak wanita, dan Islam ni meraihkan nafsu lelaki. Cuma saya masih ingat ada kuliah Ustaz Azhar Idrus, dia kata gini je, nak kira nafsu lelaki dan nafsu perempuan, kuat nafsu perempuan. Betul? Nafsu lelaki ni kuatnya di mulut, cakap je, sembang langit, tahan, bayang, tahan. Tapi bila pergi ada implementation, isteri tahulah macam mana. Lelaki gitu, kuat gitu, orang lelaki kan. Saya bercakap dia pun lelaki juga. Nak cerita kepada kita. Apa tadi? Sembahyang kemudian daripadanya, dan adalah perbuatan demikian itu adalah kerana menyelesaikan hati. Tujuan. Bukan kata nak cerita hinanya orang yang buka puasa dengan jimat. Tak hina. Nak cerita Islam meraihkan. Mak kata Islam meraihkan perkara ini, nak bagi tahu juga kepada kita bahawa dengan melakukan jimat tersebut, hati menjadi tenang. Maka hati yang sama ni gundah gulana. Tengok perempuan pakai seksi dekat luar, nampak perut, nampak lutut, hati tak tenang, serabut. Itu yang bila nampak tiang macam orang perempuan, tu pergi nampak dalantar macam orang perempuan. Dia nampak kereta macam orang perempuan. Masalah jiwa. Yang orang macam ni penyelesaiannya ialah berkahwin. Tapi jangan pula lihat, adakah untuk melepaskan nafsu? Tak, dia jalan.
Perkahwinan tu luas daripada nafsu semata-mata. Nak cerita dia kita punya tenangnya bila kita berkahwin, dalam nak buat amal ibadah kepada Allah, hati kita akan jadi tenang. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Apa dia kelengkapan syaitan? Iaitu gangguan-gangguan yang datang daripada syaitan. Faham? Sebab itu juga di kalangan ulama-ulama fiqh ada memberikan kaedah. Contoh, kita nak berbuka puasa, ya, buka puasa. Yang mana afdal? Bila kita dengar azan, kita makan dulu, ataupun dengar azan, solat dulu? Mana afdal? Di kalangan ulama-ulama fiqh mengatakan yang paling afdal ialah makan dahulu, bukan solat dulu. Kalau kata, ustaz tak apa, saya dah ambil kurma, saya dah minum air, sedangkan dekat depan tu ada kambing golek. Kalau saya sendiri pun, saya makan dulu. Bukan sebab kita pelahap nafsu nak makan, tidak. Bukan kita pelahap nafsu nak makan, tetapi tujuan utamalah untuk menjaga hati. Imam baca contoh lah, anda kata, kita dah ingat dah, oh tadi ada kambing bakar tu, lepas tu ada nasi biryani pula, lepas tu apa lagi, ada air tembikai pula, lepas tu kata tadi ada siap kata buat air apa tu, mango susu, kan? Sedap tu, kan? Tengah sembahyang ni, Alhamdulillahirrabbilalamin, apa dia? Imam baca surah Al-Baqarah, satu muka surat, tangan tergetar. Bila nak habis ni, Pak Imam ni kok bulan puasa pun nak buka kejap lagi, janganlah baca surah panjang-panjang. Nampak tak? Dia mengganggu hati. Nampak macam baik kita nak makan dulu, nak solat dulu, tapi sebenarnya dari sudut ulama fiqh, paling afdal ialah makan dulu. Makan apa yang terhidang dahulu, selesai solat. Bukan nak tunjuk kita alim tak alim, tidak. Ni kita mengaji. Mana kata afdal lah kita makan dahulu, kita uruskan diri kita, dah selesai makan apa semua, baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tenang. Macam tu juga konteks dalam perbincangan kita pada malam ini, kan? Balik rumah, kita dah keluar rumah, keluar masjid tu nampak awet pakai seksi, takkan nak pergi ke awet tu, haram. Melainkan ada nak tambah nombor 2, 3, 4, itu buat lain lah. Kalau nak kahwin, takkan nak lepaskan dekat perempuan tersebut, haram. Maka balik kepada rumah. Balik ke rumah, dua keadaan. Nak pegang tasbih ke nak pegang bini? Pegang tasbih dapat pahala, pegang bini dapat pahala, bahkan dapat kenikmatan daripada pahala tersebut. Mana nak pilih? Kita pilih pandang isteri. Kerana bagi orang berkahwin, pegang dengan isteri pun dapat pahala, cium tangan pipi isteri bawa pahala, sentuh dan berjimat pun dapat pahala. Mana baik? Kau tanya Pak Ustaz pun, Pak Ustaz cabut kopiah masuk bilik dulu. Faham? Ni nak cerita kaedahkan kepada kita bahawa yang paling afdal sekali apabila kita berhadapan dengan perkara tersebut, tutup pandangan syaitan. Macam awal kita bincang, tutup pandangan syaitan, salurkan pada jalan yang halal. Orang kata, tak apalah ustaz, saya dah biasa berzikir. Silakan. Mungkin dia berzikir, dia nampak bini dia tak pakai baju, dia relax, kan? Tak apalah, berzikir. Tapi nak cerita ini hati, fitrah. Jika ada jalan yang halal, berikan kepada jalan yang halal. Okey. Nampak? Dah dalam perbincangan kita ni. Kita terus kepada perenggan yang kedua, daripada muka surat yang kedua kita bincang pada ini. Okey. Adalah Syekh, dia ni mengkhabarkan tentang keadaan seorang ulama, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Di kalangan ulama, dia diberitahukan bahawa beliau ini merupakan di antara wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ulama ini? Aku berkehendak pada jima itu seperti mana aku berhendak kepada makan dan makanan. Dia sama tarafkan keadaan jima itu. Apa maksud di sini? Keperluan. Jima ni keperluan. Tak cukup, tiada memberikan hak pada badan,
maka mengganggu ibadah. Ulama tahu sebab apa dia kata jimat ni keperluan. Maka isterinya itu seperti makan dan dengannya dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Itu tujuannya. Tujuannya untuk kita mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita buat macam ni supaya hati kita tidak diganggu oleh hasutan-hasutan syaitan yang mengganggu dalam ibadah. Contoh, dah seminggu tak bersama dengan isteri, tiba satu hari kena zikir 1000 contoh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kurang 1 saat akan terdetik, lama dah tak kena ni. Padahal itu jalan yang halal. Maka ketika itulah ulama ni bagi tahu bahawa keadaannya perlulah kepada jimat tu sendiri. Dan adakah perkara ini diperlukan setiap hari? Ulama bagi tahu buat jimat hari-hari hukumnya makruh kerana melemahkan anggota badan. Soalnya sekarang, berapa kali nak? Ikutkan kepada kaedah fiqh, 4 hari 1 kali. Paling kurang 4 hari 1 kali. Paling afdal jarakkan 1 hari. Contoh hari ni buat, hari esok tak buat. Hari ni buat, hari ni esok tak buat. Kalau mampu lah, atas kemampuan diri. Tapi paling minimum 4 hari 1 kali. Itu kaedah dia untuk menjaga hati. Kecuali kalau isteri tu macam dalam keadaan selepas bersalin, tu kena suami kena pandai lah. Suami kena pandai lah. Punya ulama-ulama ni kadang-kadang kaedahnya, kalau bini, contoh bini tengah basuh kain, tiba-tiba suami panggil, suami berhajat, mana kena pergi dulu? Basuh kain pun ibadah juga, suami pun ibadah juga. Mana yang boleh? Paling penting. Balik kepada kau tadi, iaitu kewajipan kepada suami terlebih dahulu. Dan juga dikhabarkan Rasulullah sendiri pernah bagi tahu, kalaulah boleh diwajibkan berjimat itu, nescayalah kalaulah isteri tu ada di atas pedati unta pun disunatkan untuk berjimat. Nak ceritakan kepada kita barakahnya perbuatan tersebut dan dituntut oleh Nabi. Akan tiap-tiap orang yang melihat akan perempuan, maka inginlah ia kepadanya bahawa berjimat akan isterinya, kerana yang demikian itu menolakkan akan was-was dalam dirinya. Satu daripada kaedah untuk mencegahkan diri daripada sifat ragu-ragu, tidak tenang, was-was ialah memberikan hak kepada isteri berjimat dan memberikan hak kepada suami dengan berjimat, kerana dia dapat menghilangkan perasaan was-was dalam hatinya. Sebagaimana dikata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina penzina jika ketika dia berzina dia menjadi orang yang beriman. Faham? Mana kata di sini perbuatan melakukan zina ini perbuatan yang terkeji. Dan memang sifat orang berzina, ketika dia berzina dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza zina dengan bersetubuh, berjimat. Kerana bagi kita berjimat, sunnah kepada kita dalam keadaan berjimat tersebut menyebut nama Allah di dalam hati. Bahkan ketika kita sampai kepada inzal, ni dalam sikit sampai kepada inzal, mana kata dah nak keluar dah benda kita ni, maka disunat kepada kita paling kurang baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang ketika sampai tahap tersebut, paling kurang lagi baca basmalah, paling kurang. Dan nak ceritakan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjaga akan hubungan tersebut. Baik. Dan berkata akan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khairun hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Bermula yang terlebih baik umat ini iaitu terlebih banyak perempuan. InsyaAllah tuan-tuan muslim-muslim dirahmati Allah sekalian,
InsyaAllah kita akan menyambung pada perbincangan yang akan datang terkait dengan hal berkaitan dengan perempuan dan juga kebaikan-kebaikannya. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.